Persekutuan Pengajar Istimewa Ramadan bermula pada 1 hingga 30 Ramadan 1441 Hijrah pada jam 7.50 malam selepas solat maghrib secara serentak di masjid, surau Jumaat dan surau serta kediaman masing-masing. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar? Jumpa lagi dengan Nurul pagi ni. Di Facebook Masjid Wilayah Persekutuan dan Masjid Asy-Syafi'i KLCC. Jom bersama-sama kita mengambil keberkatan. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Apa khabar? Semalam tak jumpa kita semua ya. Okay, Nurul minta maaf semalam tak dapat buat live. Tak berapa sihat. Lepas subuh tertidur, 11 baru jaga. Waalaikumsalam makcik, apa khabar? Apa khabar orang kampung? Alhamdulillah hari ni kita dapat berjumpa, kita dapat bersiaran kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam Umi, apa khabar? Semalam ramai sangat. Nora dah janji semalam nak buat jubah. Tiba-tiba Nora macam pening sangat-sangat, tak boleh berdiri. Tapi alhamdulillah lah hari ni tak ada apa. Mungkin Nora dah yang salah makan kot masa buka puasa. Jadi lepas solat maghrib tu memang tak boleh lah. Alhamdulillah buka-buka ini terus ya. Ya, Assalamualaikum Fauzia. Tak sedap hati betul semalam sebab kita dah janji kita nak buat jubah. Lepas tu memang Nora buka WhatsApp tu memang ya Allah, rupanya diorang ni menunggu. Menunggu Nora nak buat pola jubah. Tapi nak buat macam mana? Nora terjaga dah pukul 11. Siapa hari ni? Alhamdulillah Maksu. Bukan Nora ni salah makan rasanya kot. Sebab Nora ni jenis yang kurang darah. So masa buka puasa Nora buat sayur timun. Nora makan banyak sangat timun. Bila bangun memang atap rumah, bumbung rumah tu tonggang terbalik lah. Memang pening, betul-betul pening. So hari ni dah cover balik. Memang tak boleh makan timun rasanya kot. Nora masak timun memang sedap sangat. Memang Nora makan banyak. Terima kasih. Waalaikumsalam Kak Jasmine. Apa khabar? Okey, dah siap lah palazzo. Ada sesiapa yang dah buat palazzo dekat sini? Boleh siap? Alhamdulillah dah sihat dah. Alhamdulillah dah sihat. Tak boleh sakit lama-lama. Bukan sakit sebenarnya. Nora salah makan. Salah makan. Nora makan timun. Nora tak boleh makan timun. Timun, tembikai, Nora tak boleh makan. Bila makan, dia macam pening kan. Dia anemia. Tapi Nora macam rasa macam dah sihat. So masih tak ada apa lama. Tapi hari tu makan tak ada apa. Tapi semalam mungkin makan sangat-sangat lebih. Sedap. Nora masak timun tu. Dia pakai dengan lada putih. Dia pakai bawang. Masak air macam tu je. Cuba buat. Nora darah normal Maksu. Tapi itulah mungkin memang tak tahan kot. Nora masak timun tu potong-potong. Masak bubur dengan lada putih. Bubur dengan bawang Nora rebus je macam tu. Memang sedap. Nanti Maksu try buat macam tu. Memang sedap sangat, dia manis. Nora makan memang banyak. Lepas tu bumbung rumah jadi lantai rumah, lantai jadi bumbung. Memang best lah. Pergi ke sana jadi ke sana kan. Itulah kan, bila makan tak ingat dunia pula tu. Lepas tu tobat dah, memang tak nak dah. Lagi satu Nora tak boleh makan jering. Ada tu makan jering sehari 2 hari tertidur. Mabuk jering. Aduh, apalah. Orang makan jering tak ada apa. Nora makan jering sekali mabuk jering. Memang muntah-muntah sampai memang nak pengsan lah rasanya. Memang tak nak makan jering lagi. Itu first time Nora makan jering terus Nora mabuk. Kan? Bahaya. Okey, hari ni kita nak buat pola baju jubah. Tapi Nora akan buat basic dia dari baju kurung moden.
Okey, sebab dalam niat Nurul tu memang kita ni nak mahirkan dulu kurung moden. Dari kurung moden tu kita boleh buat semua. Belacan ni kurang sikit. Tengah diet ni belacan pantang, dia masin. Kan? Tapi memang kurang makan lah Nurul. Nurul makan Nurul sangat-sangat simple. Tak ada pelik-pelik. Rebus-rebus air macam tu je. Pelik-pelik sangat Nurul tak makan. Okey, kita nak buat baju jubah, tapi Nurul tak akan buat pola jubah. Waalaikumsalam Anisa. So Nurul akan buat pola baju kurung moden. So dan besok hari ni kita akan buat pola depan, belakang dengan tangan. So besok kita akan potong jubah, kita nak manipulasi daripada kurung moden tu. Kan? Jadi kita buat dulu kurung moden, nanti boleh buat untuk kurung moden. Ya Kak Fatimah. Kita boleh buat dari basic tu, dari pola kurung moden tu, kita boleh buat untuk kurung moden, boleh buat kebaya, boleh buat jubah kan. So hari ni Nurul akan tunjukkan pola kurung moden. Sebab kalau kita buat pola jubah terus besar sangat kan. So kita buat pola kurung moden sampai ke paras lutut. Besok masa potong jubah kita tengok macam mana cara nak manipulasi dia. Okey. Sekejap, Nurul tutup radio dulu, bising. Ni tudung ni tak ada jual sini. Ni tudung Aceh punya. Aceh ke? Ada kawan bagi dulu. So sangat bling-bling. Segan pula. Ni dia ada penuh manik dekat kepala. Lama dah tak pakai. Pakailah. Semalam tak ada live. Memang ya kat tak ada live semalam ni. Mabuk timun. Mabuk timun. Nurul pening semalam tu, pening. Tapi alhamdulillah lah. Alhamdulillah hari ni dah tak ada apa. Nurul makan tak banyak, tapi kalau jumpa dengan sayur tu memang banyak lah. Kalau sayur memang banyak Nurul makan. Kalau sayur tu sepinggan besar tu memang boleh habis. Alhamdulillah Kak Fatimah, saya sihat hari ni. Kan ceria je nampak kan, walaupun pakai tudung gelap. Tapi semua memang tudung Nurul gelap. Tiba-tiba tengok semua warna hitam. Okey. So hari ni kita nak buat, mana Nurul punya ukuran ni? Okey, kita akan buat baju jubah yang buat zip belakang. Okey, zip depan. Okey, tapi dekat zip depan tu kita tak ada belahan. Dia macam biasa, macam jubah biasa, tapi nanti kita akan buat belahan dekat depan tu. Kita akan buat belahan sendiri dekat depan. Okey, dia lebih kurang macam inilah. So kita memang ada dekat belakang ni kita akan potong juga. Kita akan potong juga sebab kalau kita tak buat macam ni baju tak cantik. Kalau baju tak ada tulang belakang ni, walaupun dia zip dia belah depan, kan? Zip dia belah depan ni. So walaupun zip dia belah depan, sama-sama Kak Farida. Nurul ada kedai jahit ke? Nurul ada kedai dekat Meru. Okey. Ni kita akan buat macam ni. Ni kita akan buat macam ni. So ini adalah zip. Okey, ni zip. Okey, ni tak ada zip kan? Tak ada zip. Tak ada, bukan maksud Nurul tak ada belahan. Nurul tak makan garam. Dah biasa kot. Memang makan kadang-kadang kalau ada apa Nurul bubuh sikit je lah, tapi tak adalah macam berasa-rasa sangat macam tu tak. Memang tawa Nurul makan. Memang makan apa sayur apa semua memang tawa. Kalau Nurul makan ikan, dah cerita bab makan lagi. Kalau Nurul buat ikan pun kurang guna garam, cuma letak limau nipis tu, lepas tu bakar. Dah biasa kot. Itu yang cepat turun berat badan tu, memang tak ambil garam, tak ambil gula. Kalau gula sekarang ambil stevia, tapi tu jarang, memang jarang. Sekali tak ada sekali pun. Memang minum air kosong je lah. Teh memang kosong, tak ada apa. Kalau minum kopi, memang kopi tak ada pakai gula.
Kalau makan makan nasi tu sikit je, suku. Lepas tu sayur banyak, selalu sayur, salad lah, salad. Kalau yang rebus-rebus tu memang tak ada tumis. Memang tak ada tumis, just rebus je, timun rebus, bayam rebus, tahu tempe pun Nurul rebus. Semua masuk rebus. Garam kalau nak pakai pun sikit je Nurul pakai. Dia macam tu. Boleh lama-lama boleh. Okey, kita akan buat baju macam ni. Ni baju customer. Sebab apa? Ini dia punya ni sebab saya nak tunjuk cara nak buat zip ni. Cara nak buat zip depan tanpa ada belahan. Okey, ni bawah dia tak ada belahan. Dan dia tak ada berkedut. Nampak? Dia tak ada berkedut dan selalu kan bila kita jahit zip kan dia akan macam ni. Dia akan nampaklah sikit kedutan dekat bawah tu kan. Terjepit macam ni kan. Dia akan nampak. Okey, boleh dia share dulu. Ni kita buat macam ni. So saya akan tunjuk yang inilah. Dia macam tu. Lagi satu, Nurul nak inform benda penting. Mungkin dalam 3 atau 4 hari ni Nurul akan live dekat sini. Nanti Nurul akan pindah ke page yang baru. Okey, yang page yang Nurul share tadi tu Leni Satria. Sebab apa? Memang nama Nurul Leni Satria kan. Nama betul Leni Satria, orang panggil Nurul. Itu satu masalah. Sebab sekarang ni Nurul dah secara tak sengaja Nurul dah berniaga. Secara tak sengaja ni tertiba ni dalam masa seminggu ni. Jadi Nurul nak macam account bank dengan nama page tak sama. Jadi Nurul takut orang macam betul ke Nurul ni kan. Itu satu, Nurul nak betulkan benda tu. Yang kedua, Nurul punya Facebook, Nurul tak ingat lagi dah dia punya password. So sekarang Facebook Nurul tu dah kena block. Tekan tak betul dah kena block. So ni Nurul masuk ke page ni melalui anak punya. Nasib baik boleh masuk. Kalau tak memang tak boleh masuk kan. Sebab link ada dekat phone dia. Tapi masalah sekarang, Nurul nak upload video tak boleh. Kalau update status macam tadi boleh lah. Nak hantar gambar tak boleh. Tapi Nurul lebih suka buat video. Jadi lebih mudah orang nak faham. Jadi Nurul tak boleh nak upload. Nurul ada buat 2 yang memang pola baju kurung. Sepatutnya hari ni masuk terus ke baju jubah kan. Sebab Nurul dah buat video yang baju. Walaupun semalam Nurul tak sihat, Nurul cuba buat video untuk kurung moden tu. Depan belakang dengan tangan sekali. Tapi cuba sampai 4-5 kali memang tak lepas. Nurul ni jenis tak suka nak tunggu. Anak dah buat report dekat Facebook. So kena tunggu. Kena hantarlah kita punya IC lah apa semua kan. Lepas tu dia akan tanyalah komen yang dah mana ingat. Nurul memang tak ingat. Komen-komen orang apa. Banyaklah pertanyaan. Banyak benda nak kena betulkan. Nurul ni jenis tak sabar. Kalau ia betul kan. Okey, terima kasih Kak Jasmine. Sebab apa? Bila nak tunggu-tunggu nanti terus dia problem. Sekarang banyak masa kita macam Nurul lepas live ni kadang-kadang ada video lama. Lepas tu kadang-kadang ada benda yang memang bagus Nurul nak kongsikan, Nurul tak boleh. Jadi Nurul memang jenis tak sabar, nak cepat je. Jadi Nurul cakap dengan anak, so kita buat satu lagi page yang lain lah, tak apa. Yang ni kita ni lah, kita pindah ke sana lebih apa. Sebab dekat sana pun Nurul Facebook ni kita sibuk kan. Bukan sibuk apa, menjahit lah apa semua. Kalau selalu pegang Facebook memang tak sempat nak menjahit lah. Memang tak sempat nak menjahit. So memang Nurul akan ambil masa 1 jam atau 1 jam lebih Nurul live. Belum lagi dengan kita nak layan WhatsApp nak apa. So nanti Nurul akan risau bila Nurul dah lepas KP ni kembali normal. So Nurul memang tak boleh nak. Nanti sayang Nurul punya followers dekat sini kan yang dah memang kita sentiasa ni. So kadang-kadang nanti Nurul tak balas apa semua kan, tak sempat nak tengok. Jadi memang Nurul cakap dengan anak tak apalah. So nanti dia yang jadi admin. Dia macam tu. Nurul tak nak lah macam menghampakan. Kadang-kadang ada yang WhatsApp, ada yang ni. So kalau Nurul terlalu sibuk dengan Facebook, memang Nurul baju customer tak siap, kerja Nurul tak siap. So Nurul memang tak boleh nak fokus. Kan semua terabaikan nanti. Jadi memang Nurul dah buat yang baru. Mintalah sesiapa yang masih nak follow Nurul, boleh pindah ke yang baru. Tapi untuk yang Waalaikumsalam Kak Aliman. Okey, so untuk sekarang ni dalam seminggu ni kan belum ada orang tahu, so kita akan teruslah dekat sini. Yang ini boleh, tapi Nurul tak boleh nak upload video. Tak boleh nak buat apa-apa. Tu yang Nurul share merapu-rapu tu bukan apa saja nak test. Tapi yang video memang tak lepas. Video memang tak lepas. Nurul ingat Nurul punya internet tak cukup. Rupanya bukan. Memang video Facebook tak bagi sebab page kan.
Nurul malas nak buat dekat personal. Bukan apa, dekat personal tu kadang-kadang kalau dekat sini, Nurul tahu yang dekat sini, yang masuk dekat sini, yang tengok Nurul memang dia nak belajar. Yang personal ni kadang-kadang dia sajalah nak kacau. Banyak orang nak kacau kita kan. So bila macam ni, kita tahu orang yang masuk ke page ni, dia memang betul dia sama ada nak belajar atau memang nak tahulah pasal jahitan. Walaupun dah pandai. Kadang-kadang macam kita pun kita follow juga orang lain kan. Kita memang nak tahu, kita memang nak belajar. Dan Alhamdulillah. So dalam page ni Nurul tak berapa segan sangat. Sebab Nurul yakin dalam 80% tu memang semua perempuan yang tengok. Kalau dekat personal tu tak tahulah maksud dia kan. Kita segan lah juga. Okay. Banyak pula Kak Dimah. So minta tolong. Siapa yang apa tu bolehlah follow Nurul punya page tu. Okay, sekejap ni ada ni. Ada orang call ni, kejap. Okay. So sekarang kita mula ni baju kurung moden sebab nanti kita akan buat jubah. So kita mula dari kurung moden dulu. Besok kita adjust dia macam mana. Okey, Nurul harap boleh nampak. Okey, macam biasa kita ambil dulu satu garisan dekat sini. Ni Nurul buat sampai baju tu dekat paras punggung bawah sikit. Okay, macam biasa kita ambil dulu garisan yang ini. Nak buat baju apapun, basic dia kurung moden kena mahir lah. Kurung moden, kurung biasa, kurung tradisional. Tu kena mahir. So sekarang Nurul buat baju ni bahu 15.5, dada 38. Ni ukuran dah Yami ya? Dada 38, pinggang 36, punggung 42. Punggung 42. Nurul nak buat baju Umi, tapi Nurul confuse. Ukuran Nurul ke rupanya sama. Anak dengan maknya sama ukuran. Waalaikumsalam Suhaibah dari Perlis. Okey. Sama rupanya dia punya ni. Ukuran dia. Okey, bahu 15.5, dada 38, labuh tangan 22, pinggang 36, punggung 42, bahu ke pinggang belakang 15. Labuh baju yang ni kita buat 30 je dulu. Okey, 30. So sekarang ni kita buat bahu 15.5, 15.5 bagi 2. Okey, 15.5 bagi 2, 7, 3 suku. Okey, ini dah dekat, ada yang dekat sebulan dah follow Nurul kan. So hari ni Nurul nak buat pola satu kertas depan belakang. Ya, Nurul nak buat satu pola tu depan belakang. Tak nak buat asing-asing. Sebab apa nanti? Dia kalau kita nak praktis nanti dalam sehari-hari tu kita tak mungkin nak akan buat dua. Buang masa kan? Buang masa, buang kertas. So kita yang hari ni Nurul nak tunjuk kena perhati betul-betul lah. Ni pada Nurul lah, ini bukan semua basic lagi sebab kurung model rasanya ini yang ketiga kali Nurul share. Dia ada pada buat jubah kan. Dia ada. Jadi hari ni Nurul akan buat satu pola ni depan dengan belakang sekali. Okey, sebab dia pola jubah pun dia tak adalah apa sangat sebab dia besar kan. Okey, dia punya bahu 7 3/4. Okey, kemudian dia punya lubang ketiak tu 18. Okey, bila 18 kita bahagi 2 jadi 9.
Okey, ni kita ambil garisan ketiak 9. Boleh Mak Lang, siapa share je. Okey, bahu ke pinggang belakang 15. Okey, pada pandangan Nurul semua yang tengok ni semua dah macam faham sikit lah. Faham sikit, jadi Nurul tak adalah lama-lama sangat. Kemudian turun daripada pinggang ke punggung 8 inci. Okey, kemudian dia punya labuh 30. 32 lah kita buat. 32. Okey. Waalaikumsalam Kartini. Tak apa, tak apa. Lambat tak ada makan-makan pun kita. Okey, so ini adalah garisan bahu. Untuk dapatkan ni lubang ketiak kita bagi 2. Okey, lubang ketiak kita bahagi 2. Kita dapatkan garisan dada. Okey, ini bahu. Nak dapatkan ni kita bahagi 2 lubang ketiak. Kemudian dari sini ke sini bahu ke pinggang belakang. Ni pinggang. Kita kena ambil bahu ke pinggang belakang. Sebab belakang tu tak ada gunung. Kalau depan ada gunung, so nanti pinggang dia tak akan jumpa sangat-sangat ke bawah. Selalunya memang akan ada perbezaan lah. Bahu ke pinggang belakang dengan depan. Beza 1 atau 2 inci. Kemudian daripada garisan pinggang ni, turun ke bawah ni 8 inci. Kita dapatkan garisan punggung. Kemudian yang ni labuh baju. Okey, yang tu labuh baju. Boleh nampak ke? Ke nak tinggi lagi? Admin tak boleh tolong. Admin duduk rumah lain. Dia boleh tengok je. Dia boleh tolong apa je. Ni Nurul dekat Kelang, adminnya dekat KL. Macam tu. Lubang ketiak tak tambah kelonggaran ke? Belum. Belum lagi. Sekarang ni kita buat belum. Tapi lepas siap nanti harus ada kelonggaran. So sekarang belum ada kelonggaran. Masa kita nak dapatkan garis ni, dia tak ada kelonggaran. Kita tak ada, belum buat kelonggaran. Kelonggaran kita akan tambah nanti, kita akan tengok ya. Okey, boleh nampak? Nurul harap nampak lah. So sekarang ni dia punya pinggang. Pinggang pula dada. Okey, dada 38 bahagi 4. 38 bahagi 4. 9,5. Okey, 9,5. Okey, ni kita nak buat jubah. Tapi walaupun jubah, ni dekat dada boleh tambah 1 inci ataupun 3 suku. Tapi Nurul lebih suka kalau dekat dada tu kita tambah 3 suku. Walaupun baju dia besar, tak semestinya dari dada tu kena besar. Sebab dada tu lebih kepada keselesaan. Kalau terlalu besar dekat dada, dia tak best bila nak pakai. Menggelebih-gelebih. Tak nampak atas. Oh, okey. Nurul tarik lah. Okey. Sebab apa? Kalau kita nak buat baju, dia bahu dengan dada jangan ikut besar. Kalau baju customer cakap buat baju besar sikit. Boleh, tapi start daripada pinggang ke bawah. Tapi dekat dada tu jangan besar sangat. Sebab bila pakai tu tak selesa, menggelebih-gelebih dia kan. Okey, so dada 3/4. Walaupun jubah, Nurul suka tambah dekat dada tu 3 suku. 3 suku, tak suka 1 inci besar. Okey, 9,5 kita tambah lagi dengan 3 suku. Okey, kemudian dekat pinggang sama juga. Pinggang 36. 36 bagi 4, 9 inci. 9 inci. Walaupun kelonggaran kita nak buat dart ke apa semua, Nurul tu belakang tu tetap Nurul tambah
1 inci. Memang suka buat dad belakang. Macam mana tu? Lubang ketiak kalau dada bahagi 4 boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau dada tu dah besar, ada jenis orang yang dia badan buah dada dia besar. So kalau kita dada tu bahagi 4, nanti dia akan turun terlalu ke bawah. Sebab apa? Kadang-kadang orang memang dia punya badan besar kan, dia punya dada dia besar, tapi bukan bermakna lubang ketiak dia besar. Tak. Dia tak macam tu. Tapi yang lebih selamat tu memang kena ikut lubang ketiak. Boleh juga buat dada, tapi tengok keadaan lah. Kalau badan macam apa? Besar sangat. Kan ada orang jenis buah dada dia besar kan. Itu bukan bermakna kadang dia punya ketiak tu kecil je. Dia banyak kes macam tu. So memang kalau pada Nurul lebih selamat ikut yang ni. Sebab apa? Kalau kita ikut dengan dada, katakan dia punya dada 44. Kan ini 42. Dia 44, so dia punya lubang ketiak tu dah dekat 11 macam ni. Okey. Dekat 11 nanti lepas siap baju tu, dia punya lubang ketiak tu sampai ke pinggang. Kontur arah sikit ke Kak Nurul sebab nampak tengah badan pula. Oh ya ke? Kan nampak saya pula. Macam ni okey. Okey. Nampak perut saya ni. Mana yang terbiasa. Tapi pada Nurul lebih selamat untuk lubang ketiak kita pakai yang macam ni. Dia kalau badan besar pun, badan besar, badan kecil, tapi memang ketiak dia tu tak besar sangat. Sebab banyak problem kalau ikut dekat dada, nanti dia lubang ketiak tu dia sampai ke sini Dia sampai ke sini. Memang tak cantik. Okey. So, ini dah siap macam ni. Kemudian tadi pinggang 36 bahagi 4, 9 inci. Okey, kalau kita nak buat dad, kita tambah 1 inci. Kemudian kelonggaran kita 3 suku. Okey. Tapi kalau Nurul, kan baju nak longgar, macam baju jubah, Nurul tetap akan tambah sini 1,5. Tak suka besar sangat. Belakang ni Nurul suka 1,5, depan baru 3 suku. Dia macam tu. Kadang-kadang kita berperut kan, belakang tu sebab kita melengkung. Okey, dia boleh dua-dua. Yang penting dekat sini, ini untuk dad. Ini untuk dad 1 inci. Dekat sini dia kelonggaran. Sama ada setengah atau 3 suku ataupun 1 inci. Sini pun sama. Ini kelonggaran dia. Oh, okey. Tak apa Dayang. Share dulu, nanti boleh tengok balik. Okey. 9. Tadi ni 9,5, ni 9. Penurut belakang tambah 1,5 je. Kemudian dia punya punggung 42. Bahagi 4. Jadinya 10,5. 10,5 kita buat kalau untuk ini basic ini kurang moden. Okey, ini kurang moden, so kita ikut pola kurung moden dulu. Ini yang belakang dia. Okey, ini buat macam ni. Okey, ini baju memang nampak macam tak ada bentuk, tapi kita tak kisahlah. Kita bukan nak bentuk nampak cantik, kita nak ikut badan customer. Okey. Kalau yang badan dekat perut dia besar, punggung ni kena ikut dekat perut lah. Punggung ni kena ikut perut. Jangan nanti dia baju dia kuncup kan. Nanti memang nampak baju tu macam apa. Okey, katakan dekat sini 3/4. Tiba-tiba dia punya perut dia dapatnya macam ni. Dekat sini bukanlah kena maintain dalam 3/4. So kita boleh, bila kita letak macam ni, kita luruskan. Kita tengok, tak apalah dia lebih sikit. Kan? Kita tak boleh nak ikut dia punya punggung. Nanti jadi dia baju dia macam ni. Kan? Ada jenis yang memang dia punya perut tu lebih daripada dada. Kan ada. Macam tinggi sangat kamera Nurul. Okey, Nurul turunkan lagi. Kalau tak komen Nurul tak tahu. Okey.
Kak nak tanya macam mana ya kalau nak buat kurung kedah, tak nak zip masuk, tak sempit, nak bagi kelonggaran berapa? Dekat sini kena 1 inci, dekat sini boleh 1,5, dekat bawah pun boleh 1,5. Dekat sini 1 inci, dekat dada jangan besar sangat menggelebih kan. Dekat sini boleh 1,5, boleh 1,5. So dia lebih, nanti dia kelonggaran dia 6 inci. Dia baju kurung kedah model ni dia tak ada dad belakang sebab dia pakai leher macam leher baju kurung. Okey. So ini dah ni bukanlah. Okey, so ikut yang ni sebab besok Nurul nak tunjuklah dia punya kita buat dekat jubah tu macam mana. Kan? Ni yang basic. Ini basic. So yang tengok pola ni dia tak semestinya buat jubah. Dia nak gunakan untuk buat kurung kedah pun boleh, tapi dia dekat sini je kena adjust. Yang ini semua ya sama. Kan buat baju apapun dia punya garisan ni ni semua sama. Dekat sini je nak adjustkan. So ya, sesiapa yang beli pola dekat Nurul, memang Nurul akan tandakan basic dia punya badan. Basic dengan dia punya badan dengan kelonggaran. Semua Nurul akan tanda. Sebab apa? Nanti kalau dia nak besarkan lagi, dia dah tahu. Dan Nurul tak buat basi. Nurul tak buat basi. Jadi senang dia nak adjust dekat sini. Oh katakan dekat sini sampai dia boleh lajakkan sikit. Dia besarkan sikit. Tapi bahu memang dah tak payah usik. Kelapa semua tak payah. Dia macam tu. Waalaikumsalam Kak Masni. Okey. So sekarang ni, ini dah okey dah. Memang nampak macam ni kan. Tak cantik. Tapi ini kita tak pakai. Kira kalau bahu ke dada tu tak perlu tambah ya Kak. Kita akan adjust nanti. Kita akan tengok. Ni basic kita buat dulu macam ni. Lepas tu nanti masa kita nak buat lubang ketiak tu, lepas kita kira, baru kita akan dapat tahu. Sebab yang Nurul nampak, selama Nurul buat live ni dalam sebulan, dekat sini je masalah dia. Betul tak? Masalah dia nak dapatkan ni je. Antara sini ke sini masalah. Bawah ni tak ada masalah sangat. Itu yang Nurul nampak ya. Sesiapa yang WhatsApp Nurul, sesiapa yang mesej Nurul, semua nak minta tolong dekat sini. Diorang masalah dekat sini. Sama ada dia bila masuk lubang ketiak tu tak muat ataupun terlalu besar. Dan masalah dia memang tak boleh dapat yang ngam, yang sesuai dengan ukuran badan. Itu yang masalah dia. So dekat bawah ni tak payah fokus sangat sebab yang ni kalau nak tambah dad, dia tambah 1 inci. Yang bawah ni kelonggaran. Tapi yang problem yang paling besar dekat sini. Kan? Ni yang Nurul tahulah. Sebab semua akan ni. Kadang-kadang dia besar, dia tak sesuai. Badan besar, dia lubang ketiak besar. So bila pakai baju, dia punya lubang ketiak tu sampai ke pinggang. Bahu ke mercu tak perlu ambil kira ke? Sebab baju ni tak ada dad. Baju ni tak ada dad belakang. Tak ada dad depan. Tak ada dad depan. Kalau ada kita buat dad depan, kita ambil. Tapi kalau memang kan setiap ada customer, semua kena ambil macam ni. Ni buku ni memang Nurul tempah. Sebab ada nama Nurul semua dekat atas kan. Kita malas nak gaduh, biar dia kertas hitam putih kena ada. So memang kena ada benda ni. So bila ada kita boleh lukis untuk baju kain yang mana. Dan depan customer kita kena buat benda ni. Okey, ini Nurul tempah ni. Nurul tempah ada banyak lah, berapa puluh. Nurul tempah memang. So ada satu untuk kita, ada satu untuk customer. So yang ni pun kita boleh koyak. Ni kita bagi untuk customer kan. Ni kita bagi untuk customer. So yang ini kita boleh untuk baju. Jangan tertukar. Itu problem juga. Kadang kain kosong nak jadi baju, dah terbalik. So depan customer kita terus deal dia punya harga dengan ni terus kan. So kita tak boleh nak apa lagi. Dekat sini kita boleh buat design lah. Kita buat design, ambil nombor phone dia, ambil tarikh semua. So dekat sini Nurul akan ambil, setiap customer datang Nurul tak akan ketinggalan ambil semua ukuran walaupun dia buat baju sahaja. Kita nak mempermudah. Nurul boleh tak ajar kebaya kembang? Okey Kak Nur, dekat Nurul punya page yang ni, nanti kita akan pindah page. Sebaiknya share dulu yang dalam ni semua. Sesiapa yang nak kan, ada pola baju kebaya, ada pola baju kurung moden apa. Sebaiknya di share dulu sebab nanti dalam
3 atau 4 hari lagi Nurul akan live dekat page yang baru. Okey. Nurul akan buat macam ni. Tempat kat mana kak? Boleh kongsi? Boleh dekat sini je. Nurul memang ada seorang kawan tu. Dia akan buatlah. So kita ambil semua. Ambil dia bahu, labuh, tangan. Ini Nurul buat sendiri. Yang mana kita faham kan. Kita kalau ikut orang pun kadang kita tak faham. So yang mana kita faham lah. Yang mana kita faham, apa yang selalu kita perlu ambil, kita bezakan lah. So ni ada yang bahu ke dada, dada ke dada, so semua ada. So customer pun kebanyakannya lah, kadang-kadang dia bergaduh bab pasal duit. Saya dah bayar, nanti orang lain yang ambil. Dia macam tu kan. Okey. Nanti siapa yang nak ni boleh nanti Nurul rekomenkan siapa yang buat ni ya. Okey, sekarang ini dah. Yang bawah ni tak ada fokus sangat sebab nanti kita akan buat basi yang besar, tapi dekat masalah ni akan susah kalau kita nak adjust. Okey, dekat sini walaupun kita bahu kan kita nak buat lubang leher ni ada banyak teknik dia. Keliling leher bagi 6 kan. Tapi yang Nurul selalu ambil 2/3/4, 2/2 dengan 3. Tu memang dah biasa. Okey, dari garisan bahu turun bawah ni 1 inci. Kan ni 1 inci. Tempat kat mana ni siapa tanya tadi? Boleh tak ajarkan kebaya? Kebaya ada dekat dalam tu. Turun bahu berapa? Ni turun bahu 1 inci. Okey, 1 inci. So yang ni kita buat dulu. Kalau tak nak terconteng-conteng, kita buat dengan pensel. Kita nak ukur dulu. Kalau nanti kita dah ambil tempahan, tak payah buat depan belakang. So susah kan. Sekarang ni yang dari sini kita masukkan dulu dalam 1 inci atau 3/4. Sebenarnya dia ada cara lagi. Dia kena ukur garisan depan. Kalau Nurul dulu memang Nurul ukur dekat sini. Okey, untuk dapatkan lubang ketiak depan tu kita kena ukur. Ukur dari sini ke sini. Ni garisan depan. Nak dapat dada, ukur garisan dada betul. Lubang ketiak, kita ambil lubang ketiak macam ni. Bersepan tak bersepan, dalam lebih kurang. Selalu Nurul pun kalau ini adjust sikit je, tak ada masalah. Sebab nanti kelonggaran tu ada 2 inci. Sebab span sekarang pun bukan macam yang kita pakai yang mahal sangat kan. Dia tak ada. So kita ukur ketiak macam ni kita ukur ketiak macam ni. Tak ada longgar. Dia macam ni. Tak adalah ketat sangat sampai macam ni. Tak. Dia macam ni kita ukur ketiak. Okey. Ini kan garisan bahu, jangan ke bawah. Jangan ke bawah macam ni. So dia tempat atas bahu lah yang mana bahu kita nak ni. Okey, Nurul punya ketiak dengan 18. Betul Kak Noh. Kalau yang turun bahu tu 1/2 dengan 1/4 tu lain. Itu ada teknik lain. Itu advance punya. Okey, kalau dia turunkan bahu, coba tengok je, jangan tengok separuh-separuh bila orang buat benda tu. Kalau dia turun bahu 1/2 atau 1/4, dia mesti bahu belakangnya naik. Tu advance punya. Nurul tak ajar yang tu, nanti pening kepala. Okey. Kalau ada, sebab yang Nurul belajar pun macam tu. Dia turun bahu depan 1/2. Okey. Naik belakang 1/2. Ni advance punya. Memang kalau Nurul cerita dekat sini susah nanti. Memang tak akan faham. Bukan Nurul nak apa, kita belajar yang basic dulu. Dia memang macam ni. So bila pakai, lain bahu tu dia tak ada dekat bahu ni betul-betul. Dia akan turun dekat depan. Yang pakai cara macam ni memang sangat sedap baju. Sangat sedap pakai. Yang bahu depan turun, bahu belakang naik. Tapi Nurul takut keliru. Jadi Nurul tak ajar dulu yang macam ni. Ni advance punya. So dekat sini dia kena turun. Kita memang ambil bahu tu turun 1/2. Tapi tak dia turunkan kemudian. Tapi dekat belakang dia naik. So yang tu abaikan dulu. Kan nanti jadi pening kepala. So kita ni sekarang kita buat. Kalau yang ni dia tak boleh ambil harga macam ni. Ini kena ambil baju kurung biasa pun dah 100 lebih. Tak boleh ambil harga macam kita lah puluh-puluh. Ni tak boleh sebab nak buat
Sebab dia akan bawa kesan kepada dada dekat sini. Memang sangat complicated lah. So kita belajar yang mudah-mudah je. Yang tak payah pening. Janji baju tu boleh pakai selesa. Okay. So kita buat macam ni. Yang cara tadi Nurul just hanya buat pada baju pengantin sahaja. Baju biasa Nurul tak buat. Nanti orang cakap mahal. Kan? So dekat sini kita boleh masukkan. Dia sebenarnya ada cara. Kita kena ambil garisan depan dengan belakang. Dah balik lagi. Tapi yang itu pada advance lah. So ambil garisan depan macam ni. Kan? Nurul tak boleh nak mengajar sebentar. Sekejap je mesti lama kan. Nak terang betul-betul. Kena ambil macam ni. Kena ambil macam ni ukuran. Kena ambil ukuran macam ni. Dia betul-betul dekat lubang ni. Kan ada kita dalam ni. Dekat sini. Belakang pun sama. Sebab kedudukan semua orang tu tak sama. Ada dia mendada. Kemudian ada yang jenis bongkok. Dia kena ukur. Kalau tengok badan orang tu dia lain sikit. Memang kena ukur lah. Kadang-kadang ada jenis orang bongkok. Kena ukur. Okey. Tapi untuk selamat. Ambil je 3 suku. 3 suku ke 1 inci. Tengok. Okey. Ini kita bahagi 2 tadi. 8. Okey, so sekarang ni kita nak tahu kita punya lubang ketiak ni cukup ke tak cukup. Okey. So tadi Nurul punya lubang ketiak kan dalam 18. Dia akan sangat selesa kalau kita campur 2 inci. So kena dapatkan dalam 20. Jangan lebih, jangan kurang daripada 18. 19 pun dia akan sempit. Sebab kita tambah dekat 3 suku kan. So kena dapatkan dalam 20. Lebih kurang lah macam tu. Dah 19,5 ke 20. Okey. Jangan kita dapatkan 18 ngam-ngam, itu tak nak. Sebab kita ukur tadi tak ada kelonggaran. Okey. So kita ukur sekarang. Kita lalukan macam itu. Yang Nurul cakap kena buat dia punya sekali. Senang. Okey. Ni 9,5. Kita tambah lagi sini. Okey, nampak? Cun dapat 20. Kan? Cantik, ngam-ngam memang dapat 20. Tu cara dia nak buat lubang ketiak. Kita jangan nak pening sangat, nak tambah, naik tu tak payah. Kita je buat macam ni je dulu. Sebab cara macam ni dah sangat-sangat terbukti. Selama sekian lama Nurul buat, memang tak pernah ada orang komplain. Dan Alhamdulillah sampai setakat ni yang feedback yang Nurul rasa memang Nurul dapat, baju yang Nurul buat tu sedap pakai. Kemas tu cerita belakang, tapi dia kata sedap pakai. Kalau kemas, orang lain lagi kemas kan. Tapi customer, sebab apa? Nurul bila customer dah ambil baju, Nurul akan tanya. Nurul akan telefon balik. Nurul akan WhatsApp balik. Itu cara kita nak dapat tahu kita punya kualiti. Kita jangan segan, kita kena tanya, okey tak baju yang kita buat. Dia macam tu. Ni cara nak dapat lubang ketiak. Okey, so yang dekat sini belakang turun dalam 3 suku. Ini memanglah ada cara nak kira dia. Tapi kan kita pakai tudung, so tak ada apa sangat. So dia boleh, kalau kita tengok bahu dalam 14, buatlah lubang ketiak dia. Leher dia dalam 2-3 suku. Macam tu, 2-3 suku. Itu tak payah nak pening-pening kepala. Tapi Nurul memang selalu malah nak ukur-ukur, malah nak kira-kira. Nurul buat je macam tu. Yang ni memang turun je 5 inci. Dari macam ni kita buat dari macam ni buat. Turun 5 inci. Kemudian kita buat dulu garisan segi macam ni. Ni nak dapat cantik lah. Kalau kita nak buat macam ni kan. So kalau kita macam nak buat diamond ke, kita nak buat apa, kita ubahlah sikit. Kan dulu-dulu kan orang suka buat macam ni kan. Terpulanglah pada kita nak macam mana. Nak buat bulat-bulat ke, nak buat V ke, kita terpulang lah. Dia macam tu. Kan ada orang yang suka buat macam ini. Kan ni hak dulu-dulu punya. Dia macam tu. So dekat sini, mula-mula kita ambil lubang ketiak. Selalunya jarang keliru.
sangat jarang. Dia kalau macam ni, dia persen untuk dia punya buat kesilapan. Kalau kita ambil lubang ketiak, persen untuk kesilapan tu dia kurang. Nurul boleh jamin, boleh garanti dia sampai 90% tu insya-Allah. InsyaAllah. Yang lain terpulang lah kan. Semua orang tak sama. Kalau buat cara macam ni, 90% Nurul akan jamin dia selesa. Tapi kalau kita ambil dada bagi 4, Nurul pun ada belajar juga macam tu. Yang itu kita macam was-was. Dia was-was tu lebih. Sebab apa? Kadang-kadang orang tu dia punya dada besar. Memang besar. Sangat besar. Nanti dia punya lubang ketiak ni dah kecil. Dia banyak macam tu. Kadang-kadang bukan orang dari lahir-lahir dia gemuk kan. Bila dia gemuk tu dia jarang lah yang ini. Selalu kita buah dada tu dia besar. Dia macam tu. Tapi yang cara macam ni insya-Allah. Tu kenapa Nurul boleh berani cakap macam ni. Sebab dekat sini Nurul tahu yang akan tengok Nurul ni ramai kan. Dan mesti akan buat. Sebab Nurul adalah orang yang menjahit. Bukan just nak tahu pola macam ni kemudian nak tunjuk-tunjuk tak. So hari ni kita buat macam ni. Kemudian yang untuk pola bahagian depan, ini kita buat sebab untuk jubah ataupun kurung moden biasa. Jadi depan tu tak adalah apa sangat kan. So depan tu kita nak masukkan dia sikit. Depan kita tak nak buat dart. Okay, so depan kita tak nak buat dart. Kerana ni jubah kan, kita buat besar lah sikit. Tambah dengan 1 inci. Tak apa, belajar pening sikit tengok garisan banyak-banyak ni. Barulah kita kan akan berfikir sikit. Yang mana satu. Ni yang depan Ni yang depan. Okey, ini yang depan. Yang ini untuk depan, yang ini untuk belakang. So kita ada dia punya okey, kalau kita nak buat dart belakang ni, kita kadang-kadang ikut juga lah pada mercu ke mercu tu kan. Tapi kadang kalau Nurul ni macam ini lebih kepada Nurul agak-agak lah. Dia macam tu antara 4, 4,5, 5, tak lebih dari macam tu lah kalau ambil yang belakang. Sebab kalau kita ikut dada sangat, besar dada sangat. Okey, kenapa Nurul dekat belakang ni, dekat dart belakang Nurul tak ambil ukuran dada. Walaupun kadang dia cara masa kita belajar ada untuk mercu ke mercu kita bagi 2 kan. Itu untuk yang depan memang kena buat. Tapi yang belakang ni kadang-kadang Nurul agak-agak je. Yang ni memang Nurul memang suka agak-agak. So kalau macam badan besar sikit, kita ambil lah 5, ambil 4,5 macam tu. Tapi yang depan tak boleh. Kalau yang depan ni, kalau yang belakang ni kita ikut dia punya. Ada juga cara nak buat ni, dia punya dada bagi 2 macam tu kan. Takut nanti dia punya duduk dart tu dekat tepi sini. Ini bukan besar kan dia punya pinggang. Tapi nanti takut dia punya dart tu duduk dekat tepi sekali. Kalau belakang tak nak buat dart pun tak apa. So dekat sini penambahan dia hanya 1 je. Yang ini kan ada 1, 3 suku ataupun 1,5. So kalau tak nak buat dart jangan tambah. Jangan tambah. Tapi kalau macam nak baju tu nak longgar je, tak apa, agak-agak je lah buat janji ada bentuk. Jadi kita tahu kita punya pinggang tu bila betul-betul dia besar ni. Kan? Nanti kita tambah. Tapi biasakan lepas kita buat macam ni kita ukur balik. Biasakan mengukur ulang. Baru masuk. Ada Kak Syarifah. Kak share je. Kalau ulang kesian yang dah lama ya. Okey, boleh share balik. Okey. Biasakan lepas kita buat pola kita kena ukur balik. Bila kita dah buat macam ni kan dapat 40,5. 40,5 so 21. 21 bila kita dapat 42. 42 kita punya dada 38. So 1 2 3 4. Itu kira okey lah. Dia macam tu. Kena biasakan ukur balik. Ini dah siap. Sebab ini jubah tak ada apa sangat. Yang dia akan complicated sikit pada baju kebaya ataupun baju yang ada princess cut. Yang ada baru princess cut tu kan. Okey, dekat belakang ni pula macam mana kita nak buat. Ini kalau nak buat baju kurung moden. Baju kurung moden yang dekat sini tak ada dart kan. Ni ada dart belakang je. Yang ini Nurul ambil 4 inci je.
Dat belakang ni boleh juga kalau Nurul malah apa agak-agak kan, tapi boleh dia mercu ke mercu bahagi 2. Kalau 8 ambil lah dekat sini 3,5. 4 inci kan. Mercu ke mercu tu 8. Macam Nurul 7,5. Nurul genapkanlah jadi 8 dia. Kemudian akan naik ke sini dalam 4,5. Ini pastikan dia tak sampai ke dada ni, tak sampai ke garisan ni. Sebab apa, nanti bila kita ni dia akan terjahit, dia akan kecil. Better dia turun dalam 1 inci atau 1,5 inci lah daripada garisan ni. Ni cantik. Kemudian bawah ni 5,5. Okey, atas ni 5 inci, bawah ni 5,5. Nak tahu mengukur badan? Okey, model tak ada, model tidur. Nanti Nurul akan buat video ya. Nanti Nurul akan buat video, Nurul akan share. Kena ada model baru kita boleh buat. Tapi Nurul rasa dalam page ni ada. Yang masa Nurul buat baju Umi hari tu, Nurul dah ukur. Okey. Yang ini dia masuk dalam 3 suku. Ni tak ada masuk. Antara ni ke sini dalam 3/4. 3/4 ataupun 1 inci. Tapi 3/4 dah okey dah. Okey. Mana lagi? Ni labuh. So yang ini kita naikkan dalam 1/2 inci. Okey, naikkan 1/2 inci. Kemudian yang depan kita turunkan dalam 1/2 ataupun 3 suku. Yang depan kita tengok orang lah. Lalu kalau ukur pada baju yang dah siap tak perlu nak tambah. Sebab baju tu dah siap. Kalau kecuali pada dad. Kalau nak ukur baju yang dah siap, tak payah nak kena ada penambahan lagi kecuali pada dad. Sebab dad tu kan dah berjahit. Kalau nak kembangkan jubah tu macam mana? Okey. Nak buat jubah juga terusnya Kak Jasmine. Nurul ingat nak buat esok. Dia macam ni. Dekat sini kena lebih lah sikit. Dekat sini kena lebih. Kalau jubah tu dalam 1,5 ataupun 2 inci. Okey, ini rasa diorang ni tak sabar dah. So kita buat teruslah jadi pola jubah. Okey, kejap. Nurul akan potong benda ni. So kita buat jadi jubah terus ya. Tak apa. Kan ada tak boleh tidur kan? Nurul tak buatkan pola jubah ni kadang ada masak lemak, masak kari jadi masak lemak nanti kan. Okey, so kita sambung dulu dekat sini. Sekejap, ni pinggang. Pinggang tak suka besar sangat, Nurul tak suka besar sangat pinggang. Okey, kita seletip dulu benda ni. Ini kan Nurul mengajar ni macam bukan dekat live tau. Macam orang ni ada depan Nurul je. Nurul terlupa yang orang lain pun tengok dekat sini. Tu masuk 3/4. Tak, kat sini jangan. Yang depan ni je yang belakang ni tak masuk. Belakang ni sama dengan garisan bahu. Jangan masuk depan belakang. Belakang tak masuk, yang depan dia yang masuk.
Dia punya seletek pun sekarat ni PKP punya house. So dia yang besar Nurul potong tau. Sebab hari tu kan kedai tak buka. Jadi yang hak besar punya tu Nurul potong. Caranya jangan nak salahkan Nurul nanti ya. Masak kari jadi masak lemak. Lupa bubur rempah kari sebab baju jubahnya tak siap. Semalam tak berapa orang yang WhatsApp Nurul nak buat baju. Minta-minta semua yang WhatsApp Nurul semalam. Nurul lupa tanya nama. Makcik ada kat sini kan? Makcik orang Batu Gajah. Kalau tak boleh pergi makan tempoyak. Nurul tak makan tempoyak masalahnya. Allahu Akbar. Ini dah. Apalah, janji dia melekat. Anita, okey. Boleh siapa-siapa yang ini yang berkenaan boleh share, boleh panggil dia orang. Tengok. Kalau yang berbayar tu tak tahu Nurul berapa nak charge kan. Tapi tak kisahlah benda tu. Tapi bolehlah ni tambah-tambah tukar-tukar pengalaman. Okey. Seletek pun sekarat Nurul punya. Okey, untuk yang ini kita ukur dulu dia punya labuh jubah. Okey. Kita ukur labuh jubah. Oh ya, cik. Nurul tak makan tempoyak, tapi Nurul makan rendang tuk. Rendang tuk sedap. Okey, kita ukur daripada bahu ni, kita ukur sampai ke bawah labuh baju. Ni jubah Nurul akan buat 54 inci. 54 inci. Okey, kalau tak ada orang nak tolong nak ukur jubah kita kan. Kita ni dah macam orang gunting rambut pula. Bila kita nak buat baju, nak kena cari orang lain nak ukur. Okey, kalau tak ada orang nak tolong nak ukur jubah kita. So, bila kita nak ukur jubah tu panjang mana, kita turunkan je tali tape ni. Berdiri depan cermin, kita jangan tengok ke bawah. Okey, kita jangan menunduk. Jangan tunduk. Bila kita nak ukur baju, sama je, semua baju sama. Untuk lubang ketiak, semua baju sama. Nurul nak ingatkan, jangan sesekali bila kita nak ukur customer, kita tanya dekat customer, Kak, labuh baju nak sampai mana? Bagi dia tengok macam ni, lepas tu kita ukur lah. Kita ukur. Tahu, bila kita ukur macam ni, apa jadi? Dia tunduk kan? Bila dia berdiri, bila dia tegak, dah tersingkat baju. So, kalau ada customer tu, jangan bagi dia tunduk. Jangan bagi dia tunduk, biar dia tengok ke depan. Biar dia tengok ke depan, so kita ukur. Kalau kita sendiri, kita ukur macam ni lah. So, yang dia punya tu, kita turunkan bawah. Kita turunkan ke bawah, baru kita dapat tahu. Bukan tak pandai, belum pandai. Ayat tu kena tukar sikit. Belum pandai. Nanti akan jadi pandai kan. InsyaAllah. So, kalau nak ukur baju, terutama sekali jubah, jangan bagi orang tunduk. Bila orang tunduk memang habis, nanti dia sengkat. Kalau labuh tak apa, boleh potong. Okey, so kita ukur dulu labuh baju. Dapat tadi 54. 54, so kita buat dulu garisan. Okey, kita buat dulu garisan. Okey. So ni kita nak buat baju jubah, dia macam kembang kan, kembang payung sikit. Dia kembang dekat bawah tu, kembang setaman. Okey, dekat sini selalu kan kita dah tahu dekat sini kita punya punggung. So tak payah nak ukur. So kita macam nak kembang macam mana? Nurul jarang ukur. So dari sini Nurul terus akan buat macam ni je. Sebab kita dah tahu kan dia punya lubang, dia punya batasan ni. So ni kan yang kita nak. Yang ini yang belakang. Ini garisan belakang. So kita buat je macam ni. Ini guna feeling je. Tukang jahit ni dia banyak. Dia pakai apa? Dia banyak main feeling, main perasaan. Dia tak ada perasaan. Okey, kita buat macam ni. Kita luruskan macam ni.
Kan? Jangan dari atas, daripada pinggang ke bawah tu. So dari sini macam ni kita kembangkan macam ni sikit. Lepas tu kita buatlah ke bawah tu kalau kita nak kembang. Kalau kita nak kembang, ikutlah kembang dia macam mana. Kalau kita tak nak kembang sangat, tapi kalau kain yang jatuh, kita dah buatlah macam dalam 2 inci ke macam tu, ikut terpulang lah. Tapi kita dah tahu, ada kat sini kita punya batasan punggung. Ataupun nak buat terus macam ni pun boleh. Tapi kalau nak dapat lagi kembang, guna yang ini. Kalau ikut nak lagi kembang, sebab apa? Dia kan ini, dia macam terkeluar macam tu kan. Dia macam ni. So yang ini dapat berapa? Dalam 21. Selalu memang kalau baju dia kembang sikit lagi cantik. Nurul akan guna yang sana lah. Sebab Nurul nak kembang. Kita pakai macam ni sebab sini tak nak. Dia besar sangat kan. So dia macam ni. Lepas tu kita guna macam ni. Senang je. Kemudian yang belakang ni, senang je. Yang penting kita tahu basic baju kurung moden. Hari ni belajar 2 baju lah. Kurung moden dengan jubah. So untuk dapat kebanyakan kalau kita buat baju kurung baju jubah, kan bila pakai tepi tu dia menyapu lantai, tengah dia naik jongkit. So macam mana kita nak buat? Ni dekat pangkal bahu ni, nampak ke? Dia dekat sini. Dekat leher ni. Dekat leher ni kita letak dekat sini. Kalau perut besar kena adjust dekat perut ni. Okey, cik, dia kalau nak perut besar ke apa, masa kita buat pola kurung moden tu, pola basic tu macam mana. Tapi kalau macam nak loose je, dia dalam macam ni je lah, dari sini je nak ambil. Tapi kena dapatlah dulu dia punya ni. Nak dapatlah dulu dia punya point dia ni dekat mana. Berapa dia punya ni. Tu yang kita buat dulu pola yang ni. Kalau perut besar buatlah terus macam ini. Tapi kalau terus, kalau macam semua nak buat dari atas ni terus ke bawah ni, baju tu tak ada cutting. Kan? Orang sekarang ni walaupun baju jubah dia nak cutting. Walaupun baju jubah dia nak juga cutting sikit. Tak nak lalu sangat. Tak nak dia macam besar sangat kan. Okey, so Nurul akan tampalkan ni sikit. Walaupun kita baju jubah, tak boleh ambil daripada dada tu terus turun ke bawah. Dia lain, dia punya ni dia. Ini memakan sangat besar. Boleh je kita ambil dari sini kan, kalau tengoklah jubah apa dia nak buat. Lurus je lah. Tapi dah berapa inci dah lebih dekat sini. Katakan tadi perut besar kan, kita dah ukur dia punya lilit perut. So tak ada masalah lah, bukan satu masalah lah bagi Nurul. Kan kita dah ukur dia punya lilit perut ni, dia duduk sampai sini ke, kita ini je. Tapi kena ukur dulu. Kena ukur dulu dekat sini. Dia macam tu. Kalau kita tak nak besar sangat, kan tak nak kembang sangat, nak pakai dekat rumah je, katakan ni sampai sini. Ni yang apa? So kita buat macam ni. Kan dia punya punggung dia macam ni. Ni kita macam balik kalau macam biasa. Lepas tu buatlah straight macam ni kalau kita tak nak besar sangat. Ikut kita. Okey, yang ini kita punya cara kita nak adjust. Ni kalau kita tak nak kembang, nak pakai baju biasa je kan. Kadang-kadang kita nak buat macam cardigan. Cardigan yang Nurul punya tu kan, yang hari tu Nurul pakai tak ada tangan. Kita tak payahlah buat kembang sangat macam ni. Kita buatlah macam ni. Punggung pola tu atas kolong garam berapa? Yang ini kurung moden punya. Yang ni tadi Nurul buat dalam berapa? 3 suku. Yang ni 3 suku tadi. Yang basic ni 3 suku untuk kurung moden.
Okey, kalau macam ini, kalau macam kita yang tak ada, yang kita nak buat zip belakang kan ataupun zip depan, so kita kena guna kembang macam ni. Tapi kalau kita nak buat macam ala-ala kebaya, kita nak yang jenis belah depan kan, kan ada jubah dia macam baju kebaya, dia belah depan, so kita tak payahlah kembang sangat. Kita buatlah macam ni sebab nanti bila jalan dia terbuka. Ini yang baju yang Alhamdulillah boleh faham. So kalau nak buat baju yang macam ni, customer belum ambil lagi. Ini pun kembang belum ambil. Tapi jubah kalau memang kita buat kembang memang cantik. Dia kuncup sangat tak cantik. Yang ni pun orang buat kembang, nampak? Bawah dia pun kembang. Ni kembang. Kena ada nampak cutting sikit. Kalau buat cardigan, lubang ketiak. Cardigan, lubang ketiak dia naik sikit. Kalau cardigan, kita tak boleh baju cardigan ke, baju yang tak ada lengan ke kan. Kan orang suka pakai baju yang tak ada lengan tu. Kelonggaran dia janganlah sampai 2 inci, 1 inci je. Ataupun kena buat ngam-ngam je. Dia kena buat ngam-ngam kan. Kan macam baju yang orang pakai yang selalu kan, dalam pakai inner, luar pakai yang apa tu. So dia punya ni kalau macam 18 buat apa sikit lah. Yang itu, yang depan ni jangan keruk. Jangan keruk kalau nak buat cardigan yang tak ada tangan tu. Biar dia depan ni dia sikit je. Jadi bila dia pakai nanti dia macam akan jatuh sini je bertutup. Tak ada dia macam tertolak ke dalam tu. Dia macam tu. So yang ini dekat punggung kita aja selalunya Nurul akan fokus dari dada sampai ke pinggang. Depan tu macam baju kebaya. 2 keping, 2 keping. Yang ni 2 keping. So yang ini macam ni jubah biasa ni. Okey, ni jubah biasa. Ni kan jubah biasa, tengok kembang. Ini kembang ni kerana dia punya tu kecil. Ni macam jubah biasa lah. Nampak? Ni jubah biasa. Betul, ini jubah. Lepas tu kita ambil sekeping lagi. Kalau kita dah pandai buat kurung moden, kita boleh manipulasi je dia macam-macam kan. Kita ambil satu lagi yang belah depan. Nampak? Yang ni dia macam so kita potong jubah tu dia 2 keping lah belah depan. Belah depan ni kita potong 2 keping. Okey, macam Kak Jasmine kan semalam tu beli kain kain moss crepe tu kan 2. So yang ini boleh buat hitam. Yang corak ni boleh letak untuk atas dia. Yang atas ni bukan potong 2, yang depan tu belah depan. Keping 2 tu potong. Betul. 2 keping ini Nurul pasang butang je. Nurul pasang butang je ni boleh buka. Okey, ni zip depan. Ni zip depan untuk ibu yang menyusu. Dah. Ini Nurul potong dekat sini. Sepatutnya dia tak payah potong, tapi Nurul sebab nak dapatkan dia punya kaki. Yang dalam ni Kak Jasmine buat warna hitam, warna kosong, plain. Dekat atas ni boleh beli kain songket ke ataupun kain yang corak hitam putih tu, boleh letak dekat sini. So kalau ada kain dekat depan ni dapat 1,5 meter dah boleh dah. $49, satu suku lah. Yang bawah tu berapa inci? Yang bawah ni tak ada, kita tak kira. Yang tu tak kira kita makcik. Yang ni kita macam buat macam ni je. Kita ikut punggung. Kita tengok punggung berapa, dari punggung ni kita luruskan je. Tapi bila kita letak pada kain, bila kita letak pada kain, selalunya dia sehabis kain. Selalunya dia sehabis kain.
Selalunya dia sehabis kain. Nak buat macam tu ya? Okey, dekat sini dalam 20, 20, 21 pun boleh. Yang ini 22. Nak buat yang macam tu? Okey, boleh. So, ini sekali dah lalang terjun dalam air, minum terus ya. Okey, tak apa. So, besok ni dah okey. Dah letih dah. Tangan kita takut Nurul tak fokus. Tangan kita akan buat. Jadi yang lain tu kena masuk awal esok. Okey, Nurul akan tunjuklah macam mana yang nak buat. Sebab hari tu pun sebenarnya nak tunjuk kan. Nurul ingat customer tu cepat ambil tapi dia tak ambil. Tak apalah, janji Nurul punya dah siap. Nurul akan buat baju anak dara tu. Baju Mira besok buat macam ni. Sukalah Mira tu. Cantik jubah tu. Nanti Nurul kalau Nurul buat untuk Nurul takut tak pakai kan. So Nurul akan buat untuk Mira. Dia kecil sikit, so adalah kain lebih-lebih tu. Yang ni tak, ni kain bidang 45 je. Yang ini sebenarnya dia tak payahlah nak pakai butang kan, dia boleh je. Tapi tak suka tengok menggelebek-gelebek, so pakailah butang. Ni untuk menyusun. Boleh cik, boleh. Nak pergi pekan pergi pekan Parit. Ini sajalah, kalau kita tak nak buat pun tak apa. Nak pakai ribbon pun tak boleh dekat sini kan. Macam nak ikat, berbola tali dekat sini pun boleh juga. Kita buat macam songket, ada songket kain lain pun kalau tak, bukan kain macam ni pun tak apa. Macam bawah tu kain plain. Dekat sini kita ambil lah yang corak batik kan. Corak batik ataupun corak-corak apa pun. Cantik juga. Ni belakang biasa je. Belakang dia biasa je. Tak ada. Comel. Anak dia pun Nurul buat macam ni juga. Betul. Yang depan tu, so pola yang depan kena buat 2 kali lah. Yang sekali tu dia lipat macam biasa, yang satu lagi tu macam yang kebaya belah depan. So 2 kali kena buat. Ni anaknya. Comel yang anak ni macam ni lah. Sebab dia kecil, so tak ada potongan dekat pinggang. Dia letak tali je kak. Tali. Cantik. Ya sebenarnya kalau tak ada button ni pun tak apa. Kalau macam Nurul suka buat dengan kain lace. Nurul suka buat dengan kain lace. So dekat depan ni kita macam ikat dia sikit. Guna cangkuk bra tu kan. Dia cangkuk kait tu. Nanti letak kerongsang satu dekat sini. Cantik. Cantik. Nurul tengah tunggu mau scrap juga ni nak buat macam ni. Dia boleh 2 baju macam ni. So satu kita boleh buat dia melekat. Kan kita boleh buat dia melekat macam ni. Dan satu lagi tu kita boleh buat terus sarung. Nanti dia macam belakang pun ada, tapi dia just melekat dekat bahu je. Boleh dua-dua. Kan dia boleh dua-dua. Boleh buat macam dia belakang pun ada, tapi dia nanti akan melekat dekat sini je lah. Dekat sini dengan dekat leher. So jadi macam 2 baju. Nurul rasa Nurul akan gunakan kain lace tu. Memang Nurul ada tinggalkan sikit hari tu. Lepas tu kita akan gunakan kain tu. Boleh buat 2 cara. Nurul akan tunjuk 2 cara macam mana. Tu. Okay. Okay, jadi besok melekat senang kan. Kalau tak nak cari dah letak badannya mana, anaknya mana, dah tak tahu dekat mana. Okay, jadi insyaAllah untuk cuma tambah untuk lipat. Betul. Yang ini, tapi lipat dia jangan kecil sangat. Lipatan ni kita kena tengok. Kalau kain yang dia kecil macam kain apa tu kan, kita kena jahit baby seam. Jangan nampak jahit macam ni, tak cantik kan. Tapi ni besar, dia tak nampak. Ni kain dia berat. Okey, kalau guna chiffon, dekat sini kena jahit baby seam. Jangan nak sembat, jangan nak letak pengeras. Okey, Nurul besok akan tunjuk depan dia pakai chiffon, luar dia, dalam dia pakai biasa. Ni nak kena mencari kain lah ni dulu.
Kena munggah-munggah balik nak cari kain, tengok macam mana. Kalau tak dapat, Nurul akan tunjukkan yang dia buat kurung modern macam kalau kain Nurul tu pendek, tapi dengan cara yang sama. Boleh juga kita buat kurung modern tapi cara dia kan sama macam yang jubah ni. Okey. So sekali lagi, ini dalam 2-3 hari lagi Nurul akan live dekat sini. Nanti Nurul akan pindah ke page yang baru. Jadi siapa yang nak follow Nurul tu, dekat atas tu ada link. Masuk ke sana, follow dekat sana. Nanti jangan tanya Nurul tak live ke apa. Sebab apa? Nurul akan merasa nanti dekat sini, kalau Nurul larat ke tak larat ke kan. Kalau yang ini anak Nurul yang akan jadi admin. So dia kalau ada apa-apa memang Nurul risau nanti setelah raya nanti ke setelah PKP nanti Nurul tak boleh lagi macam ni. Tak masa dah apa, ini pun dah mula kan. Ini mesti customer akan ada. So kalau ada anak pun dia memang sekarang ni memang kita join lah. Kita memang buat, dia pun tolong saya buat online ke apa semua. Kita sebab apa? Ada permintaan, ada sambutan kan. Dia jadi macam tu. So Nurul memang tak boleh lagi nak handle seorang. Memang kena minta tolong dia. Dia macam tu. Takut nanti apa yang fokus Nurul jadi terabai nanti kan. Ini dah mula. Takkan Nurul nak mengundur balik. Kesian kan. Yang mana dah seronok, dah semangat tu. Nurul tak nak lah hampa kan. Jadi akan sentiasa lah share walaupun nanti semua dah pandai. Jadi akan share lah apa-apa benda terbaru kita nak buat. Macam mana ada idea, kita akan kongsi lah sama-sama. Macam ni kan, walaupun nenek hari ni ada idea baru. So walaupun buat jubah, bila follow dengan Nurul ni akan dapat sesuatu yang baru. Jubah tu akan ada design yang cantik. Esok kita buat baju yang macam mana, baby doll ke kan. Kita buat baju ombak rindu, tak tahulah macam mana. Baju tak cukup kain, macam mana kita nak modifykan dia biar tak nampak baju tu tak cukup kain. Kan nampak satu design yang cantik. Sebab apa, dulu Nurul suka buat kain sambung-sambung. Kan Nurul cakap Nurul punya hobi tu mencari kain lebih. Tak apa, sama-sama Norima. Nanti lepas ni kan dia tips dia lepas raya orang tak dah peduli dah kedai kain. Time macam tu lah kita sebagai tailor pergi kutip kain. Dapat harga yang murah. Orang nak buang, ada macam tu. Kita boleh nak buat baju anak. So kenapa dekat rumah Nurul banyak kain? Sebab Nurul suka beli yang kain macam tu. Sebab apa? Orang nampak ala kain lebih kan. Tapi pada kita yang faham kain, tak kira lah orang letak dekat mana pun kita tahu kualiti dia. Itu kelebihan kita sebagai tukang jahit, betul tak? Jadi itu kelebihan kita. Jadi kita letak kain tu dekat dalam tong ke, dalam kotak ke, dalam apa. Kita boleh tahu kualiti kain itu dan kita boleh ambil. Itu rezeki kita. Macam tu. Bukan semua orang. Lantak lah dia orang nak cakap apa kan. Kita bukan susahkan orang pun. Kita beli, bukan ambil orang punya. Okay. So insyaAllah besok masuk awal sikit. So jangan ada yang lambat. Sebab Nurul nak tunjuk macam mana kita nak dapatkan dia punya tangan tu ngam. Bila kita dah dapatkan lubang ketiak, nanti macam mana kita nak potong dia punya tangan tu biar waktu kita pasang dekat badan tu ngam, tak ada terlebih, tak ada terkurang, tak ada berkedut. Jadi waktu kita nak pasang dekat tangan tu akan pun selesa. Ni baju Nurul semua dah menggelebih dah besar-besar dah. Tapi tak apalah.